Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razwan bin Osman, CEO SADA. Sebelum saya bercerita lebih panjang berkenaan dengan peranan SADA dalam menyediakan perkhidmatan air di Kedah, eloklah saya rasa kita melihat dulu sejarah penubuhan SADA itu sendiri. SADA ataupun Syarikat Air Darul Aman merupakan operator ataupun penyedia perkhidmatan air terawat di negeri Kedah. Peranan pembekalan air sebelum ini diuruskan oleh pihak JKR Air, kemudiannya Jabatan Kerja Air dan Jabatan Bekalan Air ataupun JBA. Dan seterusnya peranan ini diambil oleh SADA selaku syarikat pengganti yang ditubuhkan di bawah Atas Syarikat 1960 setelah JBA dikoperasikan pada tahun 2010. Bagi tujuan peralihan tugas kepada SADA, satu perjanjian pengkoperatan telah diadakan di antara Kerajaan Negeri dan SADA. Kemudiannya, perjanjian Pemula Industri Perkhidmatan Bekalan Air Negeri Kedah telah diadakan pada 2021 di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Kedah, termasuk perjanjian bersama Perbadanan Pengurusan Air Berhad ataupun PEAB atau PAAB lah, dan juga SADA. Perjanjian ini telah menetapkan berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan pindah milik, berkenaan dengan pembinaan aset baru dan juga perjanjian pajakan. Pada masa sekarang, jumlah keseluruhan akaun yang berdaftar dengan SADA adalah berjumlah 635,000 akaun, di mana 90% adalah merupakan akaun domestik dan selebihnya adalah akaun yang bukan domestik. Dan operasi SADA dipecahkan kepada 6 wilayah, iaitu wilayah Utara 1, wilayah Utara 2, wilayah Tengah, wilayah Timur dan juga wilayah Langkawi. Terdapat 36 loji yang beroperasi dan termasuk 36 tersebut adalah 4 adalah loji Airwood. Loji Airwood ini adalah loji yang mengekstrak air pada kawasan Tadahan ataupun kawasan bukit. Pengeluaran air terawat yang dihasilkan sekarang dengan kapasiti maksimum adalah sebanyak 1,585 mld dan jumlah yang sepatutnya yang didesain untuk loji-loji kita adalah 1,458 mld. Bermakna kita telah beroperasi di loji melebihi daripada desain yang telah dibuat. Penggunaan air yang dimiterkan pula adalah sebanyak 790 mld, manakala selebihnya adalah merupakan air yang tidak berhasil ataupun kita sebut sebagai NW, iaitu sekitar 50%. Bermakna separuh daripada pengeluaran air mentah terawat yang dikeluarkan oleh SADA tidak dimiterkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu dan masalah pembekalan air kepada pengguna di Kedah. Sebenarnya kalau nak ikutkan daripada sejumlah 635,000 akaun yang berdaftar dengan SADA, hanya 0.35% sahaja akaun yang terputus bekalan air, iaitu di kawasan-kawasan yang berada di hujung agihan seperti di kawasan di tepi laut Pulau Kedah, bahagian Merbuk, Weng, di Baling dan di Jelun. Manakala terdapat sebanyak hanya 5% lagi adalah kawasan-kawasan yang mengalami tekanan rendah, iaitu berjumlah 32,000 akaun. Ini termasuklah kawasan-kawasan seperti sebahagian Sungai Lalang, di Sungai Petani, di Taman Permai Utama di Gurun, di Semeling, di kawasan Taman Lemah Permai dan sebahagian Kampung Lalang di Baling. Semua pengguna yang terlibat ini telah pun dibekalkan air oleh SADA dengan cara rutin ataupun atas dasar permintaan melalui penghantaran lori tanker. Sebab yang utama yang saya kira patut saya maklum adalah kita di SADA seperti mana saya maklum tadi, selepas daripada pengambil alihan daripada pihak JKR dan dikoperatkan, kita telah mewarisi aset-aset lama yang telah ditinggalkan. Sejak dikoperatkan, kita telah mewarisi aset-aset yang telah dipindahkan daripada Jabatan Bekalan Air seperti paip agihan yang sekarang ni sepanjang 13,000 km dan 6,000 km adalah paip-paip AC, paip-paip asbestos simen yang ditanam sejak tahun 80-an lagi, malah ada yang dipasang pada tahun 70-an. Keadaan ini telah menyumbang kepada ketidakcukupan air akibat daripada kadar NAW yang tinggi akibat daripada berlakunya kebocoran, dan boleh saya katakan secara purata hampir 100 kebocoran dalam sehari telah berlaku dan pergantian hanya dapat dibuat berdasarkan aduan disebabkan kos pergantian secara keseluruhannya yang terlalu tinggi lah. Dan daripada kajian kita, hampir 2.5 bilion kita perlukan untuk menukar secara keseluruhan paip-paip yang telah ditanam tersebut. Selain daripada itu, kita juga mewarisi peralatan elektrikal dan juga mekanikal di loji yang ditinggalkan, dan ada di antara loji yang dibina itu adalah seawal tahun 1931 lagi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tahun 2021 dan 2022 adalah merupakan tahun yang begitu mencabar bagi SADA lah, di mana kita telah menghadapi 3 krisis besar yang berpunca daripada bencana alam. Bencana alam yang dihadapi tersebut adalah fenomena kepala air di daerah Yan, runtuhan ban kanan terusan tengah milik Mada di daerah Pokok Senar dan bencana banjir besar di Ibui, daerah Bali.
Fenomena kepala air di daerah Ian yang berlaku pada Ogos 2021 menyebabkan bekalan air bersih tidak dapat disalurkan kepada pengguna kerana loji rawatan air tumpah dan gurun tidak dapat beroperasi dan terjejas dengan sangat teruk. Paip-paip serta lintasan paip yang melintasi laluan kepala air tersebut yang berada di kawasan berhampiran turut rosak dan terputus kesan daripada kepala air tersebut. Kejadian ini telah melibatkan lebih kurang 12,000 ekor pengguna yang terjejas. Selepas daripada itu, berlaku pula insiden runtuhan ban Manda di daerah Pokok Senar di Terusan Tengah yang berlaku pada 11 Mei 2022. Sada juga turut menerima kesan apabila loji rawatan air Pokok Senar tidak dapat beroperasi sepenuhnya dan loji rawatan air Bukit Pinang 50% saja beroperasi on and off. Ini telah memberi kesan kepada lebih kurang 60,000 ekor pengguna di daerah Kota Star dan 15,000 ekor pengguna di daerah Pokok Senar. Sada juga turut terkesan dengan bencana yang paling besar sekali pada tahun 2022 iaitu bencana banjir besar di Iboi, Mukim Kupang, daerah Baling pada 4 Julai 2022. Bencana ini telah menyebabkan gangguan bekalan air di beberapa daerah di mana kadar kekurahan air mentah yang terlalu tinggi iaitu melebihi 10,000 NTU. Insiden ini telah menyebabkan operasi loji rawatan air iaitu loji rawatan air Kuala Ketil Lama, loji rawatan air Kuala Ketil Baru, loji rawatan air Sungai Petani, loji rawatan air Pinang Tunggal serta loji rawatan air Kulim High-Tech terpaksa dihenti tugas. Ianya telah memberi kesan kepada lebih kurang 150,000 ekor pengguna. Saya Hizaruddin Razak, bertanggungjawab sebagai pengurus kanan Jabatan Pembangunan dan R&D di Syarikat Air Darul Aman. Untuk kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan pembangunan di negeri Kedah. Rata-rata kita telah menerima pelbagai permohonan daripada pemaju perumahan dan pelabur-pelabur yang ingin melabur di negeri Kedah, dan pada masa kini kita dapati ada lebih kurang 20 bilion ringgit yang akan masuk ke negeri Kedah sebagai pelaburan di kawasan industri. Oleh yang demikian, kita perlu bersedia bagi menyediakan satu keperluan bekalan air yang terbaik di negeri Kedah. Untuk masuk tersebut, ada beberapa kawasan industri yang akan dibangunkan oleh Kedah Invest, oleh PKNK, oleh NCR, dan agensi-agensi ini telah menarik minat pelbagai pelabur ke negeri Kedah. Antaranya adalah di Kedah Rubber City di Padang Terap, Kedah Science Technology Park di Bukit Kayu Hitam, dan pembangunan yang berfasa yang banyak di Kulim High-Tech. Tidak lain dan tidak bukan, kita juga menerima pelaburan untuk membangunkan hotel-hotel peranginan di Pulau Langkawi. Sehingga hari ini kita telah mendapat lebih kurang 437 MLD tambahan untuk membangunkan pelbagai sektor industri dan perumahan sehingga tahun 2035. Oleh yang demikian, kita masih lagi mencuba sedaya upaya untuk mendapatkan garan-garan dan peruntukan pinjaman daripada kerajaan persekutuan termasuk dengan PAAP dan institusi-institusi lain bagi membina dan menyelenggara semua kemudahan bekalan air di negeri Kedah. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan bekalan operasi loji di negeri Kedah ni adalah yang pertamanya gangguan bekalan elektrik, di mana walaupun gangguan bekalan elektrik ini terjadi beberapa seketika, namun begitu untuk mengoperasikan semula loji rawatan air ini akan mengambil masa selama 45 minit hingga 1 jam. Mengikut rekod panjang Januari 2022 sehingga Julai 2022, sejumlah 57 jam 28 minit telah direkodkan gangguan bekalan elektrik terhadap loji-loji di seluruh negeri Kedah. Di antara loji-loji yang terlibat adalah loji rawatan air Nami, loji rawatan air Ceneri, loji rawatan air Jeniang Baru, loji rawatan air Jeniang Lama, loji rawatan air Bukit Selambau, loji rawatan air Batu Lima, loji rawatan air Bikan, loji rawatan air Mahang, dan seterusnya loji rawatan air Lubuk Puntar. Sada juga memerlukan sumber air yang berkualiti dan mencukupi.
Dalam situasi bencana ataupun perubahan iklim, sedikit sebanyak menjejaskan kualiti dan kuantiti air mentah. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah atau lebih dikenali sebagai ELSA merupakan satu badan yang dipertanggungjawabkan untuk menyelia sumber air di negeri Kedah. SADA juga perlu membayar setiap isi padu air mentah yang digunakan untuk diproses dan dirawat dan seterusnya disalurkan kepada pengguna. Ramai pihak, terutamanya pengguna yang terkesan dengan bekalan air di Kedah, bertanya apa yang telah dilakukan oleh pihak SADA untuk mengatasi masalah atau isu bekalan air. Sebenarnya terdapat 3 langkah yang telah diambil oleh SADA, iaitu tindakan jangka pendek, tindakan sederhana dan jangka panjang. Untuk pelan jangka masa pendek, bagi mengurangkan beban pengguna yang terkesan dengan masalah gangguan bekalan air, penghantaran lori tangki secara berjadual dilaksanakan pada masa ini selaras dengan kehendak peruntukan undang-undang yang ditetapkan di bawah Seksyen 54/3 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655, di mana SADA bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan bekalan air terawat pada para pengguna termasuk dengan kaedah penghantaran melalui lori tangki. Tindakan segera penghantaran pembekalan air melalui bantuan perkhidmatan lori tangki sejurus menerima aduan dari pengguna di kawasan yang terlibat, dan penghantaran juga melibatkan situasi seperti majlis kenduri dan kematian. Keutamaan adalah kepada pengguna-pengguna yang memiliki akaun berdaftar dengan pihak SADA. Namun begitu, atas sifat peri kemanusiaan dan budi bicara, pihak SADA juga menghantar bekalan air terawat ini ke kawasan-kawasan yang menggunakan air masyarakat dan tidak berdaftar dengan SADA. Dalam usaha untuk mengatasi isu tersebut, kerja-kerja mengesan paip pecah di sistem agihan sedang giat dijalankan melalui kaedah Active Leakage Control atau dipanggil ALC secara menyeluruh bagi mengesan kes kebocoran paip. Sistem paip agihan dan retikulasi yang lama juga merupakan penyumbang utama kepada masalah bekalan air. Ketidakcukupan air yang berjaya disalurkan kepada end user atau pengguna sekaligus menyumbang kepada peningkatan jumlah peratusan air tidak terawat ataupun dipanggil NRW. Selain itu, SADA juga sedang meneliti dan mengenal pasti lokasi yang sesuai bagi tujuan pembinaan rumah pam dan tangki sedotan. Matlamat utama adalah untuk meningkatkan kapasiti loji dan mengatasi masalah tekanan air yang rendah di kawasan muka bumi yang tinggi dan di penghujung sistem agihan. Manakala untuk pelan jangka masa sederhana, mungkin ramai yang tidak tahu bahawa air terawat yang digunakan oleh penduduk di Pulau Langkawi sebenarnya dihantar melalui sebuah paip dasar laut sepanjang 35 km dari tanah besar. Air terawat tersebut akan diproses di LRA ataupun Loji Rawatan Air Sungai Baru Perlis dan dihantar ke tangki pengimbang penarak di Langkawi. Paip dasar laut atau submarine pipeline yang terdedah ini kerap berlaku kebocoran disebabkan beberapa faktor, antaranya aktiviti pukat tarik oleh nelayan, southboat atau kapal, aktiviti mancing laut dalam dan faktor usia paip itu sendiri. SADA mempunyai perancangan untuk menukarkan paip dasar laut tersebut dan projek tersebut kini berada pada fasa lantikan konsultan. Jika semua proses berjalan lancar, projek penukaran paip dasar laut ini dijangka akan bermula pada April 2023 dan dijangka siap pada September 2023. Penukaran paip tersebut akan meningkatkan pengeluaran air terawat sebanyak 50 MLD sekaligus menyelesaikan masalah ketidakcukupan air di Pulau Langkawi. Selain itu, kita sedang menaik taraf rumah pam para maksiat Langkawi dan akan memberi manfaat kepada kira-kira 15,300 akaun di kawasan sekitar. Di samping itu, sistem rawatan LRA Jenri juga sedang dinaik taraf dan akan menyelesaikan masalah air di Dun Sungai Tiang Pendang. Sistem pengepaman yang lama juga telah ditukar di LRA Pelubang dan LRA Sungai Petani melibatkan 4 unit pam angkat tinggi dan 3 unit pam angkat rendah. Penukaran pam di 2 LRA ini dapat menyelesaikan masalah gangguan bekalan air di kawasan Kedah Tengah dan Jerlut. Manakala untuk pelan jangka masa panjang, sebanyak 930 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri sebagai kos untuk menaik taraf 5 buah LRA, iaitu LRA Pelubang, LRA Jenun Baru, Bukit Selambau, Sungai Limau dan Lubuk Bentar Lama. Secara keseluruhannya, naik taraf 5 LRA tersebut bakal meningkatkan jumlah kapasiti pengeluaran bekalan air terawat sebanyak 378 juta liter sehari. Dalam pada itu, projek naik taraf ke semua LRA tersebut dilihat mampu memastikan pencapaian perkhidmatan air yang digariskan
oleh Suruhanjaya Perkhidmatan SPAN di mana operator air perlu mengekalkan reserve margin minimum bekalan air sebanyak 15% setiap masa dapat dilaksanakan. Air tidak terhasil atau non-revenue water (NRW) merupakan punca utama kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di negeri Kedah. NRW adalah istilah yang merujuk kepada bekalan air terawat yang tidak sampai kepada pengguna. NRW dikategorikan kepada dua faktor iaitu kehilangan fizikal dan kehilangan komersial. Sebagai langkah kepada pemantauan kadar NRW ini, SADA telah dan sedang mengambil langkah yang lebih agresif melalui pelaksanaan program pengurangan kadar NRW secara menyeluruh dan efektif bagi meningkatkan hasil dan mutu perkhidmatan kepada pengguna sejajar dengan matlamat Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, Kerajaan Negeri Kedah menerusi SADA memperuntukkan sejumlah anggaran RM73 juta untuk penggantian paip lama dan usang di kawasan yang dikenalpasti sebagai hotspot melalui program NRW Nasional Pendekatan 1 Negeri Kedah dan program NRW Nasional Pendekatan 1 Holistik di Langkawi. Kerajaan Negeri Kedah melalui SADA sedang dalam fasa terakhir untuk melaksanakan program NRW secara holistik seluruh negeri Kedah. Sasaran kita ialah menurunkan kadar NRW negeri Kedah daripada 50% terkini kepada 25% dalam jangka masa 15 tahun akan datang. Pihak SADA amat memahami isu air yang telah berlaku di negeri Kedah, terutamanya bagi 0.35% yang terputus bekalan dan juga 5% yang mengalami tekanan rendah. Dan kita memahami bahawa air ini merupakan kehidupan dan semua pihak perlu air untuk meneruskan kehidupan. Orang kata kita ni boleh hidup kalau tidak ada bekalan elektrik, tapi agak sukar untuk kita menjalani kehidupan jika terputus bekalan air. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB selaku pengurusi SADA dan juga ahli lembaga pengarah SADA. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memberi sokongan kepada SADA, terutamanya daripada pihak pengguna sendirilah, iaitu kita telah mewujudkan sahabat-sahabat SADA di wilayah-wilayah yang kita ada, dan pewujudan sahabat SADA ini kita dapat respon yang baik dan sahabat-sahabat SADA ini telah membantu, merupakan mata dan telinga lah bila kita katakan kepada SADA, membuat laporan berkenaan dengan isu-isu bekalan air di wilayah masing-masing dan juga memberi cadangan termasuk memberi penerangan kepada pengguna yang mengalami masalah mendapatkan air daripada SADA.